Okey, cara mudah untuk kita guna Gmeet, kita akan buka Google Chrome pada peranti PC kita ataupun notebook ke laptop ke. Kemudian kita klik pada bahagian ini dan klik pada butang Meet. Ada 3 fungsi, create a meeting for later, start an instant meeting ataupun schedule in Google Calendar. Mostly saya akan lebih guna start an instant meeting terus. Okey, bila kita buka yang ini, kita akan dapat paparan seperti ini. So, biasanya saya akan copy yang ini, copy link Gmeet, kemudian paste kepada group kelas. Okay, bila dah paste, so murid akan dapat join Gmeet kita lah. Okay, untuk kalau kata kita nak record kita punya pengajaran tu, untuk kita kongsi kepada murid, kita boleh klik pada butang yang ini, iaitu activities, dan klik pada recording, dan start recording. Jadi sebelum nak tamat Gmeet kita tu, tolong pastikan klik pada stop recording untuk save kepada dalam drive kita. Okay, kemudian untuk share kita punya screen, dia ada pada fungsi di sini iaitu present now. Pada butang present now ada 3 fungsi. A tab biasanya akan digunakan untuk share video pada YouTube supaya audio tu dapat didengar oleh murid dan animasi pun dapat dilihat oleh murid. Okay, bila kita share a tab, dia akan tunjuk paparan pilihan a tab yang ada pada Google Chrome kita. Jadi kita akan pilih YouTube. So auto dia akan klik pada sini iaitu share audio supaya audio tu dapat didengari oleh audience. So bila kita share a tab ni, jadi murid akan dapat lihat YouTube, paparan YouTube kita, tab YouTube sahaja. So bila kita play, murid akan dapat lihat video dan juga audio. Jadi tak ada isu yang tiba-tiba murid tak dapat dengar audio dalam YouTube. Okay, selepas tu kalau kita dah selesai untuk present YouTube, kita boleh stop present dan kita kembali kepada Gmeet, paparan Gmeet kita. Dan kita lihat lagi pada 2 fungsi paparan iaitu your entire screen and a window. Kalau your entire screen, maksudnya semua screen kita ni murid dapat lihat. Okey, paparan yang ini, ke mana kita nak pergi? Contohnya bila kita dah minimize kita punya Gmeet, murid pun akan dapat lihat skrin komputer kita. Kita buka yang Winamp ke, murid akan dapat lihat semua pergerakan kita lah sebab kita dah share your entire screen. Biasanya tak okey juga kalau nak share your entire screen, tapi kalau nak dengarkan pada YouTube tak dapatlah, dia kena share a tab untuk bagi dengar sound. Okey, kemudian kalau kita dah share your entire screen, kita boleh guna fungsi untuk paparan PowerPoint. Kita nak share PDF, buku teks kita pun boleh menggunakan your entire screen. Okey, kemudian kalau kita nak present YouTube pula dah PowerPoint, kita boleh present dengan slideshow. Okay, from beginning. So kita present kepada murid kita. Yang ini fungsi dia saya dah tukar, jadikan dia pada sini custom slideshow. Setup ni. Saya dah pilih individual window. So dia akan jadi minimize kecil sikit. Kalau present by a speaker full screen, kita boleh present. Tapi mostly PowerPoint kalau ada sound sekalipun dia dah tak dapat didengari oleh audience. Itulah kekurangan PowerPoint lah kalau dah masukkan video tapi dia tak boleh dengar audio. Okay, bila kita dah buat yang ini, present, kita boleh buat slideshow. So, kita boleh bentang kepada murid slideshow kita. Kita boleh guna fungsi your entire screen ataupun a window. Okay. Kemudian, kalau kita nak tiba-tiba lah murid tak dapat lihat kita punya screen macam terjadi pada saya tadi, untuk PowerPoint, saya akan ubah dekat sini iaitu browse by an individual window. So, ubah setting di situ. Kemudian, barulah saya akan buat slideshow. Okey, dan maksudnya dekat sini paparan murid besar ni lah kita boleh control paparan dia. Besar mana murid dapat lihat. Okey, macam tu untuk present kita punya bahan. So, lepas kita dah stop, kita dah habis present, kita boleh stop sharing. Okay, stop sharing maksudnya dia akan patah balik kepada kamera kita lah. Paparan kamera kita. Jadi dekat sini adalah butang yang digunakan untuk kita nak share kita punya paparan komputer. Cuma ingat satu je lah kalau nak share YouTube,
kena pilih a tab lah. Kalau yang entire screen and a window ni, dia akan keluar apa yang kita boleh share. Contohnya kalau a window, dia akan dapat lihat paparan apa yang kita boleh share. PowerPoint. Boleh lah kita nak share. So maksudnya bila kita share PowerPoint, PowerPoint je lah dapat murid tu lihat. Macam tu. Kalau share Meet kat sini, ini je paparan yang murid dapat lihat. Itu perbezaan dia dengan entire screen. Kalau your entire screen, maksudnya semua murid boleh lihat pergerakan kita. Kita nak pergi buka window ke, kita nak pergi dengar lagu ke. Itu je lah berbeza dengan your present a window. Okay, kalau kita nak change background, ada dah. Okay, kita record meeting pun dah. Ada satu lagi fungsi, itu whiteboard. Kalau whiteboard ni boleh start a new whiteboard. Mostly kalau kita guna komputer ataupun PC, kita akan sambung dengan satu lagi alat, iaitu drawing tablet lah, untuk memudahkan kita menulis. Jadi bila fungsi whiteboard ni, kita boleh tulis. Kita pilih pen. Yang ni saya guna mouse lah, tulisan macam ni lah. Macam tu. Boleh tulis, boleh padam. Ada fungsi lah, boleh explore. Boleh letak gambar. Itu benda-benda yang ada dalam fungsi whiteboard. Dalam apa? Dalam Gmeet. Okay, masa nak guna whiteboard ni, kena present lah dulu. Present your entire screen. Supaya nampak lah kita punya apa? Whiteboard kita tu. Jadi nampaklah whiteboard kita. Ataupun cuba kita lihat sama ada dia boleh tak. Untuk a window pun boleh. Bila a window je, jadi paparan student kita hanyalah whiteboard kita sahaja. Dia tak akan nampak lah belakang-belakang ni. So paparan student kita akan nampak whiteboard ni je. Okay, itu je fungsi dia. Kemudian ingatlah kalau dah tekan recording, sebelum end call tu tolong pastikan stop recording lah dahulu. Biasanya kalau kita dah recording, dia akan keluar sini untuk tekan stop recording. Barulah di save dalam kita punya drive. Okay, itu je. Lepas tu dah habis kita mengajar, kita boleh end call. Just end the call. Okay, tamatlah Gmeet kita.